Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Syazana binti Syariah Abdul Malik dan rakan saya. Hai, nama saya Siti Nusyairah binti Nizam. Jadi untuk video kali ini kami akan menerangkan tentang corporate governance view tentang dua buah company. Untuk corporate governance review ni kami telah memilih sebuah syarikat untuk seorang. Jadi saya telah memilih syarikat Dashsteady Industri Berhad. Manakala Syahira pula? Saya memilih syarikat Powerroot. Okey. Jadi kami beri kesempatan untuk memilih syarikat yang sama sektor. Iaitu syarikat dari sektor minuman lah, yang sama macam kita tahu Powerroot adalah daripada syarikat minuman dan Dashsteady juga daripada syarikat minuman. Seterusnya, okey, yang pertama sekali kita akan terangkan mengenai latar belakang syarikat tersebut. Okey, dimulakan dengan syarikat Powerroot. Silakan Syahira. Okey, terima kasih Sharifah. Okey. Untuk saya akan ceritakan sedikit mengenai background Powerroot. Okey, bagi Powerroot, dia yang mana sebuah syarikat penyilang dan pengedar minuman yang boleh dikatakan agak terkenal lah dalam Malaysia. Okey, dia mula ditubuhkan pada 23 Julai 1999 di Johor Bahru. Okey, Powerroot ni dia lebih terkenal dengan membangunkan dan mempromosikan minuman tenaga herba yang diperkuatkan dengan dua herba hutan, iaitu Tongkat Ali dan juga Kacik Fatimah. Okay. Itulah serba sedikit background bagi Powerroot. Okay, bagaimana dengan syarikat Dashsteady, Sharifah? Okey, untuk syarikat Dashsteady dia mula buktikan diorang punya syarikat ni sebagai pengilang susu pekat manis pada tahun 1960-an di Petaling Jaya. Jadi dalam lebih 50 tahun syarikat ni beroperasi, diorang telah mengeluarkan produk yang sama tetapi yang lebih berkualiti dan sedap. Dan juga diorang telah mempelbagaikan produk iaitu Dashsteady susu Piso Gold dan juga susu tepung yang diformulasikan untuk kanak-kanak Dashsteady Nutri-Plant dengan 5 kali DHA, dan dia diedarkan di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, itu serba sikit tentang Dashsteady. Seterusnya kita akan teruskan dengan board leadership dan effectiveness syarikat. Okey, untuk Dashsteady Milk Industri Berhad, board of director terdiri daripada 8 orang. Yang mana seorang daripada ahli tersebut adalah executive director, manakala 4 daripada 8 adalah independent non-executive director, dan bakinya adalah 3 iaitu non-independent non-executive director. Jadi untuk executive director, dia adalah individu yang berpengalaman daripada bidang audit, bidang taxation, dan juga pernah memegang jawatan sebagai marketing director, managing director dan juga finance director. Itu serba sikit tentang board of director Dashsteady. Bagaimana pula dengan Powerroot, Syahira? Okey, bagi syarikat Powerroot, dia terdiri daripada 10 member, yang mana 5 dari mereka ialah executive director dan 5 lagi ialah independent director. Okey, bagi syarikat Powerroot, dia mematuhi syarat yang mana sekurang-kurangnya separuh daripada lembaga pengarah adalah independent director. Okey, dalam syarat MMLR, sekurang-kurangnya 2 pengarah ataupun 1/3 dari lembaga penerbit tersenarai mana yang lebih tinggi akan dijadikan sebagai independent non-executive director.
Okey, bagi non-executive director ni mereka dari bidang auditing, accounting, taxation, finance dan legal affairs. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk gender bagi syarikat Dashready dengan Powerroot. Okey, untuk syarikat Dashready terdiri daripada 8 orang member. Jadi 50% adalah wanita dan 50% adalah lelaki. Jadi dia balance lah kat situ, 4 orang lelaki dan 4 orang wanita. Bagaimana pula dengan syarikat Powerroot, Syahira? Okey, bagi syarikat Powerroot dia lebihkan kepada lelaki iaitu sebanyak 55%. Manakala bagi wanita iaitu sebanyak 45%. So dalam syarikat ni dia lebih memilih untuk pihak lelaki lah. Okay, seterusnya kita akan lihat age distribution bagi kedua-dua syarikat. Okay, kita akan mulakan dengan syarikat Dashready dulu. Bagaimana Sharifah? Okay. Untuk syarikat Dashready, lingkungan umur mereka tergolong dalam lingkungan 40 tahun hingga ke 79 tahun. Jadi untuk 40 hingga 49 tahun terdapat 2 ahli iaitu 25%, manakala untuk tahun 59 hingga 50 hingga 59 tahun ada 4 orang iaitu separuh daripada member. Manakala untuk 60 hingga 69 tahun terdapat 12% seorang dan juga yang terakhir seorang juga untuk tahun 70 dan 79 tahun. Jadi untuk tahun yang dalam lingkungan 70 hingga 79 tahun ni adalah dia punya chairman lah. Okey, bagaimana pula dengan syarikat Powerroot, Syahira? Okey, bagi syarikat Powerroot dia tergolong dari umur 18 tahun ke 51 tahun ke atas. Okey, seperti yang kita lihat dalam slide ni, okey, dalam syarikat Powerroot sebanyak 48% iaitu bagi mereka yang berumur 18 tahun ke 30 tahun. Okey, bagi 27% pula umur 31 ke 40 tahun. Untuk mereka yang berumur 41 tahun ke 50 tahun itu sebanyak 19% dan paling sedikit ialah 51 tahun ke atas iaitu sebanyak 6%. So bagi syarikat Powerroot ni dia lebih memilih untuk mereka yang berumur 18 ke 30 tahun. Okey, seterusnya kita akan lihat position of chairman and CEO. Okay. Bagi syarikat Powerroot, bagi syarikat Powerroot, chairman dan CEO ni dia merupakan berbeza jawatan dan orang yang menguruskannya tu pun berbeza. Bagi tanggungjawab bagi CEO yang mana untuk develop corporate strategi supaya syarikat tu lebih maju dan melaksanakan segala keperluan lembaga yang lain dengan berkesan dan cekap. Okey. Bagi position chairman pula, dia chairman ni dia lebih bertanggungjawab di mana untuk memastikan kecekapan organisasi dalam syarikat tu untuk menguruskan syarikat tersebut. Okay, so kita lihat perbezaan kedua-dua jawatan tersebut dalam syarikat Powerroot. Okay. Bagaimana dengan syarikat Dashready, Sharifah? Adakah dia berbeza ataupun sama? Okey, untuk syarikat Dashready, chairman dan juga managing director adalah membawa peranan yang terpisah. Yang mana peranan mereka adalah berbeza dan chairman dan
managing director ni bukan orang yang sama dan tidak boleh orang yang sama lah. Okay, untuk managing director, dia adalah pelantik pemegang saham utama dan ia mengetuai management team. Dan dia juga bertanggungjawab untuk uruskan perniagaan dan operasi syarikat dari hari ke hari. Manakala untuk chairman, dia adalah pengarah bebas dan dia tidak memegang jawatan eksekutif di dalam syarikat. Okey. Seterusnya, untuk whistleblowing policy, okey, untuk Dashedi Milk Berhad, okey, dia punya polisi dia cakap prosedur speak up berfungsi sebagai jalan untuk pekerja dan pihak lain yang berkepentingan dia suarakan kebimbangan diorang tentang perkara yang berkaitan dengan Kompas dan dia menimbulkan kecurigaan atas kesalahan, penyelewangan ataupun penyelewangan di dalam urusan perniagaan dan urusan syarikat. Jadi diorang ni berhak, diorang boleh menyuarakan diorang punya kebimbangan lah terhadap polisi apa yang berlaku, maksudnya penyelewengan, salah laku yang berlaku dalam syarikat. Okey, bagaimana pula dengan syarikat Powerroot, Syahira? Okey, dalam syarikat Powerroot ni di mana Director syarikat Powerroot dia mendorong pekerja dan pihak yang berkepentingan lain untuk mengungkapkan kebimbangan mengenai perlakuan perniagaan yang tidak sah, tidak beretika ataupun yang tidak wajar dalam syarikat tersebut. Syarikat ni dia menyediakan mekanisme bagi mana-mana pekerja dan juga pihak berkepentingan lain untuk melaporkan secara rahsia kepada pihak bebas mengenai sebarang permasalahan yang berkaitan dengan tata kelakuan lah. Di mana identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan dan pemberi maklumat tu akan dilindungi daripada segala pembalasan kerana mendedahkan tindakan yang tidak betul yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Okay. Dan seterusnya kita akan lihat two-tier voting process bagi syarikat Dashledi. Okay, bagaimana untuk syarikat Dashledi, Sharifah? Okay, untuk two-tier voting process, kita dapat lihat, okay, buat tu dia berhasrat untuk dikekalkan pengarah yang sama, pengarah bebas yang sama selepas 9 tahun. Jadi dia kena minta persetujuan daripada annual shareholder, pemegang saham tahunan. Jadi sekiranya dia nak kekalkan juga lembaga pengarah yang sama selepas tahun ke-12, diorang kena minta juga approval daripada annual shareholder melalui proses two-tier voting process. Jadi bagaimana pula dengan syarikat Powerroot, Syahira? Okey, dalam syarikat Powerroot pun menggunakan proses yang sama seperti Dashledi, yang mana telah dinyatakan dalam CG report bagi non-executive director perkhidmatannya yang tidak lebih daripada 9 tahun. Okay, sekiranya non-executive tu terus mengekalkan jawatan tersebut selepas tahun yang ke-12, mereka tu perlu mencari annual shareholder untuk kelulusan dengan melalui two-tier voting process. Ia seperti Dashledi menggunakan. Itu serba sedikit lah mengenai syarikat. Jadi secara ringkasnya, apa yang saya dapat simpulkan dalam untuk company Dashledi ni, dari segi konten di dalam annual report, saya dapat lihat info-info yang dinyatakan dalam annual report ni adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam MCCG, Malaysian Code of Corporate Governance, dan dia adalah amat tersusun dan menarik untuk dan meneliti setiap report yang
dinyatakanlah, dilaporkan dalam annual report ni. Dan manakala untuk untuk financial report, apa yang saya dapat lihat untuk sale setiap tahun dari tahun 2018 sehingga 2020, setiap tahun ada peningkatan untuk syarikat ini. Dan dia memberikan satu impact yang positif lah untuk sesebuah syarikat jika sale-nya meningkat. Okay. Bagaimana pula dengan syarikat Powerroot, Syahira? Okey, apa yang saya dapat simpulkan adalah syarikat Powerroot. Syarikat Powerroot ni dia mengikut prosedur yang telah disusun oleh MCCG, iaitu Malaysian Code of Corporate Governance, dari segi Board of Director, lepas tu whistleblowing, two-tier voting process. Okay, dan boleh kita lihat dalam financial statement bagi syarikat Powerroot, dan revenue bagi syarikat Powerroot setiap tahun ada peningkatan. So maksudnya kat sini dia memberi impak yang positif dalam syarikat tersebut. Okey. Jadi apa yang boleh saya bandingkan antara dua buah syarikat ni dari segi age distribution, yang mana kalau kita lihat apa yang saya dan Syahira terangkan sebelum ni mengenai age distribution untuk syarikat Dashedi, lingkungan umur yang terlibat dalam Board of Director untuk Dashedi ni adalah lingkungan 40 tahun hingga 79 tahun. Manakala untuk Powerroot adalah bermula daripada 18 tahun hingga 51 tahun dan ke atas. Jadi kita dapat lihat bezanya kat situ, yang mana syarikat Dashedi ni dia punya lingkungan umur yang Board of Director ni adalah lebih berumur lah. Dan bagi saya itu adalah bagus, sebab itu akan meyakinkan pelabur, orang di luar sana untuk melabur dalam syarikat. Contohnya lah sebab kalau kita boleh tengok dalam lingkungan umur yang lebih berusia, jadi semestinya dia mempunyai pengalaman yang lebih daripada orang muda. Tak begitu, Syahira? Ya, Sharifah, saya juga bersetuju dengan Sharifah. Kerana dalam syarikat Powerroot ni dia lebih memilih lingkungan dari 18 tahun ke 51 tahun ke atas, yang mana yang Sharifah telah nyatakanlah tadi. So dalam syarikat Dashedi dia memilih untuk lingkungan umur dari 40 ke 70 tahun. So kat situ kita boleh lihat dari segi perbezaan umur tu boleh dikatakan dari segi pengalaman, daripada segi kemahiran. So kalau sekiranya saya sebagai investor, saya lebih memilih untuk syarikat Dashedi, kerana perbezaan umur yang agak ketara tu membuat investor lebih yakin untuk invest dalam syarikat Dashedi berbanding Powerroot. Okay, itu yang saya boleh simpulkan lah. Okey, terima kasih, Syahira. Jadi kalau seperti yang saya nyatakan tadi, saya bersependapat dengan Syahira, di mana syarikat Dashedi adalah lebih meyakinkan saya untuk contohnya lah sebagai pelabur untuk melabur dalam syarikat. Kalau kita lihat daripada konten dia dalam annual report, yang mana kalau untuk syarikat Dashedi, saya rasa lebih detail apa yang dinyatakan berbanding syarikat Powerroot, kerana untuk info mengenai tempoh perkhidmatan seseorang director, seseorang member Board of Director tu. Jadi untuk syarikat Powerroot dinyatakan, manakala untuk syarikat Dashedi dinyatakan, manakala untuk syarikat Powerroot tidak dinyatakan. Jadi saya tidak dapat menyatakanlah secara terperinci untuk syarikat Powerroot. Jadi kami tidak bentangkan dalam slide sebelum ni. Jadi saya
sangat setuju dan ini pada pendapat peribadi saya bahawa Darshadi untuk syarikat Darshadi adalah lebih meyakinkan lah untuk investor invest dalam syarikat ni. Untuk sale saya rasa tak ada masalah. Dua-dua syarikat memberi impak yang positif. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pembentangan ni. Jika anda nak tahu lebih lanjut mengenai syarikat Darshadi dan Powerroot, saya akan nyatakan link di bawah description, jadi anda boleh klik link tersebut dan anda boleh lihat dengan lebih teliti lah untuk syarikat-syarikat ini. Okay, terima kasih kerana sudi melihat, sudi menonton. Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Bye.